Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, kita jumpa lagi dalam pembelajaran kita hari ini. Masih untuk cerpen Banjir di Mata Emak daripada buku Baik Budi Indah Bahasa. Tengok kita ada beberapa kandungan yang akan cikgu tekankan. Okey, ada 6 kandungan untuk 1 dan 2 iaitu sinopsis dan tema. Telah pun cikgu jelaskan sebelum ni kan. Jadi hari ni kita fokus pada 4 kandungan lain lagi, okey? Baiklah, yang pertama kita tengok pada persoalan. Okey, persoalan ni maksudnya adalah isu yang dikemukakan, okey, yang ingin disampaikan oleh penulis. Di samping memberitahu tema utama cerpen. Okey, kalau tema sebelum ni kan yang cikgu ajar, okey, tema ni merujuk pada keseluruhan cerita tu mengisahkan tentang apa. Manakala persoalan ni adalah isu yang ditimbulkan oleh penulis cerpen. Sepanjang cerpen tu dibacalah daripada awal sampai akhir. Okey, untuk cerpen Banjir di Mata Emak ni, kita ada 4 persoalan utama. Okey, yang pertama adalah kasih sayang seorang ibu kepada anak. Okey, macam mana kita nak tengok kasih sayang seorang ibu pada anak ni adalah bila mana Mak Piah tu sangat merindukan anak-anaknya walaupun anak dia langsung tidak bertanya khabar, tidak prihatin padanya. Okey, yang kedua adalah keprihatinan masyarakat terhadap kesusahan dan penderitaan orang lain. Kat mana kita nak tengok prihatin ni? Kita nampak prihatinnya bila mana adanya dibuka Dewan Perpindahan yang terkena banjir. Okey, kemudian sifat masyarakat yang menolong, membantu hantar makanan, okey, dan sebagainya lah, membersihkan rumah semua. Okey, kemudian yang ketiga, penderitaan masyarakat kampung sewaktu banjir. Okey, jadi biasanya banjir ni apa yang jadi? Bekalan makanan putus, keadaan rumah yang kotor, semua tu diceritakan oleh penulis semasa menulis cerpen ni. Itu yang dikatakan persoalan yang timbul tu. Okey, dan yang terakhir adalah sikap ibu bapa yang tidak mahu menyusahkan anak-anak. Dari cerpen ni kita boleh tengok macam mana Mak Piah ni walaupun dirinya dalam keadaan tidak sihat, ada penyakit, dia sesekali tidak mengadu kepada anak-anaknya sebab dia tahu anak-anaknya tidak mampu untuk bantu dia. Jadi dia pun tak naklah susahkan anak-anaknya. Okey. Seterusnya adalah mengenai watak dan juga perwatakan. Okey, benda ni adalah dua perkara berbeza tau. Okey, watak ni adalah pelaku ataupun pelakon dalam sesebuah cerita. Perwatakan pula sifat. Sifat kepada watak tu. Okey, sifat ni ada dua, sama ada luaran ataupun dalaman. Kalau luaran ni adalah yang kita nampak. Maknanya kalau seseorang tu rajin tolong orang, mudah memberikan kerjasama. So itu secara luaran. Sifat amarah, sifat sedih, itu kita boleh nampak luaran. Okey, manakala sifat dalaman pula adalah seperti perasaan kasih sayang, perasaan sedih, prihatin, itu dalaman bagi watak yang dikemukakan. Okey, untuk cerpen ni kita fokus pada dua watak utama. Yang pertama adalah watak saya, manakala yang kedua adalah watak Mak Piah. Okey, kalau tengok saya ni ditonjolkan kepada seorang yang sangat merindui arwah ibu. Okey, macam mana tahu tu? Sebabnya bila saya tersalah dial nombor phone Mak Piah, automatik membuatkan saya teringat kepada arwah ibu saya. Kemudian saya juga digambarkan sebagai seorang yang sangat prihatin terhadap nasib Mak Piah yang sangat rindukan anak-anaknya. Sebab itulah saya boleh hantar makanan. Saya cuba untuk hubungi Mak Piah berkali-kali. Kemudian saya pun seorang yang baik hati. Okey, sebab saya sangguplah mencari alamat Mak Piah. Cari kat situ, cari kat sini sampailah jumpa. Dan saya juga adalah seorang yang sangat-sangat mengotakan janji saya untuk melawat Mak Piah selepas demamnya kebal. Manakala Mak Piah pula ditonjolkan sebagai seorang tua yang mempunyai dua orang anak, lelaki dan perempuan, yang sangat rindukan anak-anaknya. Okey, tapi
tak bagi tahu, pendam seorang diri. Okey, kemudian mak piah ni juga digambarkan sebagai yang berpenyakit iaitu lemah daya pendengaran dan juga mempunyai masalah kencing. Okey, jadi mak piah ni lemah daya pendengaran tu kita tahu dekat mana? Ada dekat hujung novel bila Nana tu bagi tahu bahawa dia jarang telefon emak dia sebab emak dia tak dengar apa yang dia cakap. Kemudian mak piah ni juga adalah seorang yang survivor, maksudnya hidup seorang diri, tidak mahu menyusahkan orang lain, terutama anak-anaknya sendiri. Okey, yang perlu kita tengok adalah mengenai nilai. Okey, nilai ni adalah ketinggian peribadi seseorang. Okey, dalam sesuatu karya sastra ni, nilai ni kita sebagai pembaca dapat kesan. Okey, watak ni macam ni nilainya. Watak ni nilai ni macam ni. Okey. Jadi jom kita tengok beberapa nilai dalam cerpen Banjir di Mata Emak. Okey, yang pertama adalah kasih sayang. Okey, kasih sayang seorang ibu pada anak-anaknya. Kemudian tanggungjawab. Macam mana dua orang anak sanggup mengabaikan tanggungjawab kepada seorang ibu yang membesarkan dari kecil. Kemudian seterusnya adalah nilai prihatin. Macam mana saya sangat prihatin terhadap nasib mak piah. Dan juga masyarakatlah yang membantu orang-orang kampung berpindah semasa banjir. Kemudian bantu-membantu, yang ni sikap orang kampung, sikap saya sendiri sebagai watak utama dalam novel, dalam cerpen ni. Okey, dan terakhir adalah mengenai pengajaran. Pengajaran ni unsur teladan yang kita sendiri boleh jumpalah dalam cerpen ni. Okey, ada 4 pengajaran yang kita boleh ambil bila kita baca cerpen ni ya. Okey, yang pertama, anak-anak harus memikul tanggungjawab menjaga ibu bapa pada usia tua. Okey, sedangkan ibu bapa bersusah payah membesarkan kita, jadi janganlah abaikan mereka. Okey, yang kedua, kita hendaklah menyayangi ahli keluarga. Kalau bergaduh, kalau berselisih faham, cepat-cepatlah saling memaafkan. Air dicincang tidak akan putus. Yang ketiga, kita juga perlu prihatin terhadap kesusahan orang lain. Macam dalam cerita ni kan, mak piah tu terputus bekalan makanan, merindukan anak-anak dia. Jadi kita yang berada berdekatan dengan dia pun tolonglah. Okey. Dan yang terakhir adalah membantu golongan yang memerlukan. Untuk novel ni, untuk cerpen ni ditekankan membantu penduduk kampung yang dilanda banjir lah. Tapi dalam kehidupan seharian juga, kalau kita jumpa orang yang memerlukan, kita perlulah tolong setakat yang kita mampu. Okey, jelas ya semua? Dan itu sahaja penjelasan cikgu untuk 4 lagi kandungan bagi cerpen Banjir di Mata Emak ini. Okey, kita jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih.